Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Ajira dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Tan Kai Chu. Hari ini kami lagi bulan 1 ingin membentangkan tentang metafisik dalam falsafah. Terlebih dahulu saya ingin menggunakan rakan panel saya, iaitu Johnny Bujiang, Chai Shuli, Siti Nuwaida binti Muhammad Sinin, Rafida Yana binti Muhammad Rafi, Chua Jingming, dan juga Muajim Hakimi bin Mustafa. Sebagai pengenalan, metafisik merupakan salah satu bidang yang tertua dalam bahagian falsafah. Boleh dikatakan bahawa metafisik ini mempunyai umur yang sama dengan falsafah. Metafisik adalah bidang utama yang membicarakan falsafah. Metafisik menjelaskan sesuatu yang di sebaliknya fizikal. Merujuk kepada perkataan metafisik itu sendiri, ia mengandungi dua suku kata, iaitu meta dan juga fisik. Meta merupakan bahasa Yunani yang membawa maksud di sebalik, dan fisik pula adalah alam zahir. Oleh itu, metafisik boleh ditafsirkan sebagai satu ilmu yang membicarakan mengenai perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Oleh itu, terdapat persoalan-persoalan yang bermain di fikiran manusia, iaitu adakah setiap perkara yang berlaku ini memberi gambaran yang sebenarnya tentang sesuatu itu? Adakah sesuatu yang di sebalik fizikal itu merupakan satu alam lain yang benar-benar wujud? Persoalan-persoalan seperti ini selalu bermain di fikiran ahli falsafah. Mereka ingin mencari kebenaran hanya dengan berpadukan kepada akal minda mereka. Mereka berpendapat bahawa dengan akal yang sehat serta waras, kebenaran itu dapat dicapai. Di antara filsuf yang membicarakan bahagian ini adalah Plato dan juga Aristoteles. Ada pendapat yang menyatakan bahawa sesuatu yang di sebalik fizikal itu adalah alam pemikiran manusia itu sendiri sahaja. Ini kerana alam pemikiran itu tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia dan hanya boleh dirasa kehadirannya. Seterusnya saya menjemput Johnny Bujiang untuk membincangkan tentang falsafah barat terhadap metafisik. Dipersilakan. Falsafah barat terhadap metafisik. Dalam falsafah barat, metafisik telah menjadi kajian sifat fundamental dari semua realiti. Apakah itu, mengapa dan bagaimana kita dapat memahaminya? Sesetengah menganggap metafisik sebagai kajian realiti lebih tinggi atau tidak kelihatan di sebalik segala-galanya. Tetapi sebaliknya, ia adalah kajian semua realiti, kelihatan dan tidak kelihatan, bersama dengan apa yang menjadi semula jadi dan supernatural. Banyak perdebatan antara etis dan teisme melibatkan perselisihan mengenai sifat realiti dan kewujudan sesuatu yang luar biasa. Perdebatan seringkali tidak bersetuju dengan metafisik. Apakah itu metafisik? Istilah metafisik berasal dari bahasa Yunani metaphysikia yang bermaksud buku-buku selepas buku tentang alam semula jadi. Apabila seorang pustakawan mengkatalogkan karya-karya Aristotle, dia tidak mempunyai hak untuk bahan yang ingin dia simpan setelah bahan yang disebut sifat. Jadi dia memanggilnya selepas alam semula jadi. Pada mulanya, ini bukanlah subjek sama sekali. Ia adalah koleksi nota pada topik yang berbeza, tetapi topik tertentu dikeluarkan dari persepsi akal normal dan pemerhatian empiris. Seterusnya adalah mengapa harus etis penjagaan mengenali metafisik. Etis biasanya menolak kewujudan supernatural. Mereka boleh menolak metafisik sebagai kajian sia-sia tanpa apa-apa. Walau bagaimanapun, sejak metafisik adalah secara teknikal kajian terhadap semua realiti, dan dengan itu, sama ada terhadap sebarang unsur supranatural di dalamnya. Secara metafizikal sebenarnya, mungkin merupakan subjek yang paling mendasarkan yang harus difokuskan oleh etis tidak religion. Keupayaan kita untuk memahami apa sebenarnya realiti, apa yang dikatakan kewujudan apa dan sebagainya
adalah asas kepada kebanyakan perselisihan antara etis yang tidak beragama. Seterusnya adalah apakah metafizik etis? Satu-satu perkara yang semua etis mempunyai persamaan adalah tidak percaya kepada Tuhan-Tuhan. Jadi, satu-satunya perkara yang metafizikal etis akan mempunyai kesamaan ialah realiti tidak termasuk mana-mana Tuhan dan tidak diwujudkan secara ilahi. Walaupun begitu, kebanyakan etis di barat cenderung menggunakan perspektif meta-realistik terhadap realiti. Ini bermakna mereka menganggap sifat realiti kita dan alam semesta sebagai terdiri daripada perkara yang tengah. Semuanya adalah semula jadi, tiada yang luar biasa, tiada ada makhluk gaib. Seterusnya, saya akan menerangkan adakah metafizik itu berarti. Bagi sesetengah etis yang tidak beragama seperti positivis logik, mereka berpendapat bahawa metafizik ini tidak memberi apa-apa makna dan tidak berguna serta tidak mencapai apa-apa. Kerana menurut mereka, metafizik tidak boleh sama ada betul atau salah. Akibatnya, mereka tidak benar-benar membawa apa-apa makna bagi metafizik itu kepada hidup mereka serta tidak boleh diberi apa-apa pertimbangan yang serius. Terdapat beberapa alasan untuk kedudukan ini, tetapi tidak mungkin meyakinkan atau mengesan ahli agama yang mana tuntutan metafizik merupakan sebahagian daripada bahagian yang penting dalam kehidupan mereka. Jadi, keupayaan untuk menangani dan mengkaji kritikan seperti itu boleh menjadi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metafizik dalam agama Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan metafizik sebagai falsafah mengenai segala yang di luar alam biasa. Di dalam bahasa Arab, ilmu metafizik dikenali sebagai imma ba'da at-tabi'ah. Metafizik adalah satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti apa yang wujud di dunia ini dan susunan aturnya. Metafizik juga adalah kajian tentang alam gaib, fenomenanya yang dicerap di dalam nyata secara langsung atau tidak dan kaitannya dengan hukum-hukum tabi'i alam fizikal. Salah satu contoh yang dikaji dalam agama Islam tentang metafizik adalah alam tabi'i. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang datang kepada bomoh lalu bertanya kepadanya sesuatu, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Riwayat Muslim. Menurut Imam An-Nawawi, adapun maksud tidak diterima solatnya adalah orang tersebut tidak mendapatkan pahala. Namun solat yang ia lakukan tetap dianggap dapat menggugurkan kewajipan solatnya dan dia tidak perlu untuk mengulangi solatnya. Lihat Syahih Muslim. Metafizik dalam agama Hindu dan Buddha. Dalam agama Hindu dan Buddha pula juga sering mengkaji tentang kewujudan alam ini. Berdasarkan ajaran Hindu dan Buddha mengatakan bahawa seorang putera yang bernama Shakyamuni yang dilahirkan di negeri India dan Nepal sanggup meninggalkan segala kemewahan untuk mencari jawapan kepada sebab musabab kesenggaraan yang digelar sebagai cahaya Asia. Ajaran ini telah disebarkan di seluruh Asia. Oleh itu, persoalan tentang apakah sebenarnya kelahiran manusia ke alam ini dan apakah itu sebenarnya kebebasan sering dibuat dalam kajian agama Hindu dan Buddha. Okey, kita ke slide yang terakhir iaitu kesimpulan sebagai penutup. Penutup metafizik ini membawakan ilmu yang mendalam dalam falsafah yang perlu dibuat kajian, di mana metafizik itu sendiri mendatangkan banyak perkara yang berkait rapat dengan manusia dari semua aspek tanpa mengenal kepercayaan mereka. Walau bagaimanapun, kepercayaan pada Tuhan terdapat di dalam rukun negara. Oleh itu, kita digalakkan agar mematuhi peraturan yang diwajibkan sebagai kemanusiaan. Kat sini, kesimpulan yang terdapat lihat metafizik ini ialah sesuatu yang dikaji tentang alam semula jadi, di mana setiap agama atau setiap kaum mengkaji tentang alam ini, bagaimana ia terjadi, dari mana dia terjadi, dan setiap mereka mempunyai jalan cerita yang tersendiri dan kepercayaan tersendiri. Okey, dan satu lagi tentang kepercayaan pada Tuhan, iaitu kepercayaan pada Tuhan ini ialah ada di dalam rukun negara kita. Kenapa? Dan ia ialah sesuatu aspek yang perlu dihormati oleh semua manusia atau semua kawan-kawan. Kepercayaan pada Tuhan ialah sesuatu yang perlu diwajibkan kepada setiap kemanusiaan dalam diri kita.
kerana setiap kaum atau setiap agama mempunyai Tuhan masing-masing yang perlu dipercayai dan dipatuhi lah. Okay. Terima kasih. Sekian daripada kami menerangkan tentang metafizik.